Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam kita Selangor dan salam Malaysia Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara pengurusi majlis yang berhormat Datuk Haji Haris bin Kasim, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, yang berhormat Datuk Salim bin Soeb selaku Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor, yang berhormat ahli-ahli Esko ataupun ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor yang baru dilantik semalam, tahniah diucapkan. Pegawai-pegawai daerah, datuk-datuk bandar yang dipertua pihak berkuasa tempatan, ketua-ketua jabatan, CEO, anak-anak syarikat kerajaan negeri dan semua yang hadir mewakili agensi-agensi di bawah kelolaan kerajaan negeri maupun agensi-agensi di bawah kelolaan kerajaan persekutuan, semua penjawat-penjawat awam, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, saya merakamkan rasa syukur kehadirat ilahi di hari pertama dalam penggal yang baru, penggal yang ke-15 Negeri Selangor Darul Ihsan selepas semalam berlangsung majlis angkat sumpah jawatan dan juga ikrar janji yang telah dilafazkan oleh barisan Kabinet dan Esko Kerajaan Negeri Selangor. Hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun dan berkumpul bersama dengan agensi-agensi penjawat-penjawat awam di seluruh negeri Selangor, bersama-sama dengan kita raikan ataupun kita lancarkan majlis ataupun kibaran bendera sempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan yang akan tiba pada 31 hari bulan Ogos nanti, menandakan 64 tahun Malaysia telah mengecapi kemerdekaan. 64, betul 66 tahun, maafkan saya. 66 tahun Malaysia telah mencapai kemerdekaan dan juga bebas daripada penjajahan. Sesungguhnya pertemuan pada hari ini sangat perlu dan berharga, terutamanya kepada saya dan barisan esko-esko kerajaan negeri, kerana kita telah memulakan langkah dalam penggal yang ke-15 yang merupakan satu kesinambungan kepada usaha-usaha yang telah kita laksanakan sebelum-sebelum ini. Mungkin ada beberapa perubahan-perubahan yang kita akan lakukan, tetapi kesinambungan yang akan kita tonjolkan, yang akan kita pamerkan dan kita teruskan adalah demi menjamin sesuatu yang dipanggil sebagai kestabilan dan juga sesuatu yang kita mahukan kepada pembangunan dan kemajuan dan anjakan ataupun progres kepada negeri yang kita cintai, Negeri Selangor Darul Ihsan. Sebagaimana yang semua sedia maklum, dah berulang kali saya sebutkan tugas dan peranan penjawat awam di dalam negeri ini sebagai tunjang kepada pembangunan di dalam negeri, sebagai akar penting agensi penyampaian dan juga pelaksanaan dasar-dasar kerajaan negeri, dan juga sebagai pendinding penting kepada keutuhan pentadbiran kerajaan negeri. Dalam penggal yang lepas, saya selalu menyebutkan bahawa kesediaan, kebolehan, kemampuan, fikiran, daya fikir dan keupayaan kita untuk menyerap sebarang perubahan-perubahan yang berlaku di sekeliling kita. Sama ada perubahan secara alami seperti peristiwa pandemik COVID-19 ataupun perubahan-perubahan yang bergerak dengan disebabkan oleh digitalisasi dan juga perubahan kebudayaan kemanusiaan yang berlaku dalam negeri dan negara kita. Namun pada penggal ini, saya kira kita tidak boleh lagi mengulang perkara yang sama. Saya tidak lagi ingin mengingatkan pada saudara-saudari tentang keperluan berubah, keperluan untuk menyerap perubahan, keperluan untuk bersedia terhadap perubahan. Tetapi dalam penggal ini, sesuai dengan keadaan dan kondisi kita, dan sebagaimana sedikit sebanyak titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku semalam, bahawa semuanya, bermula saya selaku Menteri Besar Kerajaan Negeri Selangor, barisan esko-esko Kerajaan Negeri Selangor, ex officio kita, ketua-ketua jabatan, anak-anak syarikat kerajaan negeri, kena melakukan dan melaksanakan perubahan-perubahan dalam kehidupan, dalam pentadbiran, dalam corak pengurusan kita demi berdepan dengan cabaran dan memastikan
negeri ini mencapai sesuatu yang kita impikan kekal sebagai negeri yang paling maju, dan kita mampu untuk menandingi diri kita ataupun membataskan diri kita bukan dengan persaingan lokal tetapi dengan persaingan antarabangsa. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, justru beberapa rencana-rencana yang telah kita sebutkan, apabila kita bentangkan rancangan Selangor Pertama sebagai contoh, kita tetap meletakkan bahawa smart governance ataupun tata kelola yang pintar dan berintegriti sebagai antara teras penting. Malahan kalau tuan-tuan dan puan-puan semua sedia maklum berkenaan dengan tawaran 5 tekad, 5 janji, kita tetap meletakkan pentadbiran yang pintar dan berintegriti sebahagian-sebahagian daripada teras itu. Dan kita tidak ada masa lagi untuk memujuk, memberitahu, bersedialah untuk berubah. Kali ini kita akan move on terhadap perubahan-perubahan termasuk dalam agenda digitalisasi. Selama beberapa tahun sebagai contoh pengurusan tanah, kita telah bersiap sedia untuk pengurusan e-tanah sebagai contoh. Di pihak-pihak berkuasa tempatan, di penggal yang lepas, kita telah lancarkan pusat sehenti secara elektronik ataupun secara di dalam talian. Semua perkara ini tidak lagi hanya diperkirakan boleh ataupun tidak kita lakukan, mampu ataupun tidak kita lakukan, tetapi penggal ini kita akan teruskan dan lakukan apa yang telah kita rencana dan rancang, terutamanya agenda digitalisasi, demi memastikan kehidupan rakyat dan masyarakat kita terus dijamin dan mampu untuk berdepan dengan cabaran-cabaran yang ada di peringkat dunia maupun di peringkat setempat. Justru kesediaan kita bersama-sama sebagai satu pasukan yang selalu saya tetapkan dan selalu saya sebutkan, bahawa kita kena bergerak sebagai satu pasukan ini harus bersedia dan harus melaksanakan setiap langkah-langkah yang akan digariskan oleh pihak kerajaan negeri dan pentadbiran kerajaan negeri, kerana ini adalah pillars ataupun teras. Baik tuan tengok dalam dokumen yang disebut sebagai rancangan Selangor Pertama ataupun dokumen tekad 5 tahun yang dibentangkan oleh kumpulan perpaduan ketika pilihan raya umum yang lepas, dan banyak perkara-perkara lain, memastikan bahawa penyampaian kita akan sentiasa berada dalam kelas pertama, nilai kemanusiaan kita berada dalam kelas yang tersendiri sesuai dengan kerangka madani yang dibentangkan di peringkat persekutuan, dan kita menjadi model dan contoh kepada sebuah negeri yang membangun maju dan juga pentadbiran dan pengurusannya sampai ke tahap dunia dan dihormati oleh masyarakat di dunia dan juga di dalam negeri dan negara kita. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sesuai dengan perkara-perkara tersebut, langkah pertama yang saya harap difahami dan bersedia untuk saudara selaku penyiap-penyiap awam ialah memahami kerangka-kerangka dan dasar-dasar kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Sepanjang pilihan raya umum atau pilihan raya umum negeri yang ke-15 yang lepas, saya sempat menjelajah daripada Sepang sampailah ke Sabak Bernam, turun hampir di setiap daerah. Malahan ketika jelajah Aidil Fitri, jelajah Selangor Penyayang, jelajah kita Selangor, jelajah maju bersama, yang dianjurkan oleh pentadbiran ini dan pengurusan kita sepanjang 5 tahun yang lalu, kita dapati di akar umbi dan di peringkat bawahan dan rakyat, masih banyak yang tidak mengetahui tentang dasar-dasar yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan negeri. Jangankan rancangan Selangor Pertama, saya keluar dalam program yang dipanggil sebagai Keluar Sekejap, yang diuruskan oleh 2 bekas ahli politik yang sangat popular. Dan bila bincang tentang rancangan Selangor Pertama, secara jujur, kedua-duanya itu mengaku tidak mengetahui dan menganggap bahawa rancangan Selangor Pertama ini adalah rencana besar yang hampir sama dengan RNK, rancangan Malaysia yang dibentangkan setiap 5 tahun. Dan ini satu cabaran besar kepada kita, bagaimana kita memahamkan kepada masyarakat dan juga akar umbi dan rakyat tentang dasar yang saya percaya sangat baik, kali pertama dianjurkan, satu inovasi pentadbiran yang sangat tuntas dan padu, tetapi tidak sampai di peringkat akar umbi dan difahami rakyat. Malahan, kalau di sini saya sebutkan, sila sebutkan 4 teras dalam rancangan Selangor Pertama. Masih ada yang mungkin tidak faham. Kalau ada pun hanya mengingat.
dan tidak mengerti. Justru saya seru kepada semua, baik apa yang difahami dan diangkat oleh Kerajaan Persekutuan sebagai contoh. Dasar tentang gaji progresif yang baru diumumkan oleh Menteri Ekonomi. Dasar tentang ekonomi ataupun tenaga boleh guna yang dilancarkan oleh kementerian di bawah Yang Berhormat Wabi Nik Nazmi sebagai contoh. Dasar Malaysia Madani yang kita laungkan dengan Salam Malaysia Madani sebagai memenuhi harapan. Rancangan Selangor pertama. Dasar-dasar seperti apa yang kita laksanakan Iltizam Selangor Penyayang. Semua dasar-dasar ini paling tidak difahami daripada konsep dasar. Kalau tidak memahami secara rinci pun setiap satu persatu. Ini kadang-kadang bila kita ke bawah, kita terangkan di bawah kerajaan negeri. Kita ada program Bingkas sebagai contoh. Kita ada bantuan untuk mahasiswa pergi ke universiti. Kita ada program ISS, Iltizam Sehat Selangor, yang bermula daripada saringan sampailah kepada rawatan penyakit kritikal. Dan termasuk bukan hanya rawatan fizikal tetapi rawatan mata. Dan mungkin kita boleh lebarkan dalam aspek rawatan kesihatan mental sebagai contoh. Ini semua saya boleh katakan hanya dapat meresapi dan turun ke bawah sekitar 40 ke 50% daripada dasar-dasar yang saya sebutkan tadi. Justru selaku penjawat-penjawat awam, tak kira di pelbagai jawatan ataupun pelbagai lapis peringkat dan juga semua termasuk JLC, dasar-dasar ini harus difahami dan bersedia untuk diketahui dan dimaklumkan kepada semua anggota-anggota jabatan dan perkhidmatan. Termasuk juga anak-anak syarikat. Kerana melalui dasar-dasar inilah kita ingin move dan maju ke depan. Dasar-dasar inilah yang akan menjadi pelantar. Dasar-dasar inilah yang akan menjadi penginjak kita untuk kita menawarkan polisi-polisi sampailah kepada kaunter hadapan ketika berdepan dengan masyarakat, penduduk dan juga rakyat di dalam negeri dan negara kita. Justru saya percaya pemahaman tentang dasar-dasar ini memang ada daripada segi teks, sama ada pemahaman daripada segi pelaksanaan, wajar diketengahkan oleh pentadbiran ini dalam polisi dalam penggal yang akan datang ini atau penggal ini, dan kita akan mulakan dengan segera tanpa perlu mengambil kira pelan rancangan, birokrasi, red-tape tertentu yang kita nampak dalam bentuk seremonial, tetapi akhirnya pemahayatan, pemahaman tidak difahami. Tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, perkara kedua yang harus kita laksanakan demi untuk maju dan move on seterusnya terhadap apa yang ingin kita laksanakan, sudah pasti kesediaan kita untuk bertindak sebagai satu pasukan. Selepas kita memahami dasar-dasar tersebut, sikap bekerja sebagai satu pasukan ini penting. Tak kira apa-apa peringkat jabatan anak syarikat dan semua agensi, negeri maupun persekutuan. Dengan semangat berpasukan ini yang mengambil kira tugasan departmen lain, tugasan agensi lain dan tugasan kita sendiri. Kadang-kadang kita sibuk nak jaga orang lain, kita lupa kita punya. Maknanya kita punya tugas masing-masing juga kena ketahui, tetapi tugas jabatan-jabatan lain juga perlu diketahui bersama-sama. Kerana rakyat pada hari ini yang dia nampak ialah kerajaan. Dia tak nampak jabatan pengangkutan. Dia tak nampak bahagian keselamatan majlis tempatan. Dia tidak tahu bahagian perlesenan dengan terinci. Yang dia tahu ini majlis. Yang ini tahu ialah kerajaan negeri. Yang dia tahu komplain, yang dia tahu maklum ialah ini adalah di bawah pentadbiran kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. So, maknanya maklum balas kita, pengetahuan kita berkenaan dengan jabatan, bantuan kita dan sokongan kita jika masalah yang datang ini kepada jabatan yang lain, bukan hanya ingin melayani dengan secara berkhemah dengan rakyat dan penduduk, tetapi juga akan membentuk semangat berpadu dan semangat berpasukan yang padu. Dan ia akan dibantu dengan Selangor GDX ataupun sel GDX yang saya rasa telah mula dilaksanakan dan harapnya ia boleh dikembangkan sampai di peringkat agensi-agensi kerajaan persekutuan jika kita mampu laksanakan. Dan ini perkongsian-perkongsian data yang mana perkongsian ini bukan hanya akan memberi maklum balas tetapi juga akan memberikan kesediaan kita untuk melunaskan dan membantu rakyat
bila mereka berdepan dengan kita, terutamanya pada hari-hari bekerja dan pertemuan daripada masa ke semasa. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, dengan pemahaman yang saya sebut dua perkara tadi, kesediaan kita memahami dasar dan juga pelan kerajaan negeri, sampailah semangat berpasukan, saya percaya kita mempunyai sasaran menjelang 2-3 tahun lagi. Kita harap rakyat di dalam negeri kita bukan saja mengetahui, tetapi juga yang layak telah sampai. Isu penting kepada kerajaan negeri Selangor yang biasa saya hadapi bukan masalah polisi, bukan masalah dasar, bukan masalah pelan dan rencana. Tetapi isunya yang masih lagi disebut di bawah dan berulang kali kita hadapi adalah isu tentang penyampaian dan juga usaha kita untuk delivery kepada rakyat dan masyarakat di peringkat bawah. Masih ramai yang tidak mengetahui, masih ramai yang sudah terlepas, dan bersama-sama kita pada hari ini bukan hanya ketua-ketua di peringkat penjawat awam, tapi juga saya lihat ada ketua kampung, saya dapat lihat ada ahli-ahli majlis, dan semua kena berperanan untuk menyampaikan kepada peringkat akar umbi. Kadang-kadang masalah kita ni kita terlalu banyak. Iltizam Selangor Penyayang sampai 46. Kita pun tak tahu. Dalam lawaran 5 tekad saya, kita nak tambah jadi 60. Bagus tak bagus? Bagus. Tetapi akhirnya, ia tidak sampai ke bawah. Tidak sampai ke sasaran. Tanpa ada pemahaman terhadap apa dengan hasrat kerajaan negeri dan juga apa yang terkandung dalam Malaysia Madani sebagai contoh, akhirnya kita akan memesongkan pergerakan itu ikut kemahuan kita. Itu paling tidak sampai ke bawah, tapi difahami dengan cara yang salah. Paling malang, ia tidak berjalan dan tidak dilaksanakan sampai di peringkat bawah sebab nampak sesuatu yang hanya berada di lapisan atas tanpa untuk memahami dan juga mendalami tentang apa yang kita lakukan. Sebagai contoh, bila kita sebut tentang Malaysia Madani, pasti yang beranggap bahawa ia sangat rapat dengan Perdana Menteri. Kerana hal ini satu perkara yang selalu disebutkan oleh beliau. Semenjak daripada beliau berada di peringkat kerajaan persekutuan satu ketika dulu, keluar daripada kerajaan selama puluh tahun dan diteruskan pula menjadi Perdana Menteri sekarang. Tetapi apakah dia Malaysia Madani? Apakah dia pemahaman kita tentang bagaimana keseimbangan di antara pembangunan dan juga keinsanan? Keseimbangan di antara kemajuan dan juga kelestarian. Ini semua perkara-perkara yang ada dalam pandangan dan kerangka Malaysia Madani. Dan ia harus menjadi kerangka juga jabatan, kerangka di pihak JLC dan sebagainya. Bila kita laksanakan iltizam Selangor Penyayang, gist ideanya apa? Gist ideanya adalah keseimbangan ataupun kelestarian. Ataupun orang sebut sebagai kemampanan. Kita bukan hanya nak beri pada orang, tetapi isunya pemberian itu adalah menyelesaikan isu pokok. Ataupun menyelesaikan isu askar. Akarnya adalah kemiskinan. Akarnya ialah pendidikan. Akarnya mungkin isunya pengurusan dan pentadbiran. Akarnya mungkin peluang yang adil. Jadi inilah yang kita ingin sampaikan dan semuanya harus bergerak sebagai satu pasukan dan pemahaman berpasukan itu kena dimulakan dengan apa yang dipanggil sebagai pemahaman terhadap dasar-dasar dan kerangka-kerangka kerajaan negeri. Bagi pihak kita, Exco, kerajaan negeri dan sebagainya, kita tidak akan menunggu masa yang panjang. Mungkin dalam 1-2 minggu ini saja, kita akan memahami tugas-tugas sebab ada 7 kesemuanya Exco-Exco baru kita. Tapi selepas itu kita akan move on. Kita akan berjalan. Setiap apa yang telah dirangka akan dilaksanakan. Pemantauan akan dilaksanakan. Dan saya harap semuanya akan bersedia untuk memikul tanggungjawab ini bersama-sama. Kerana ini sekali lagi saya sebutkan, bukan dasar Amiruddin. Bukan dasar Pakatan Harapan lah kalau nak disebutkan ataupun politik. Tetapi ini untuk kemajuan dan kemampanan ekonomi kita. Ini untuk memastikan negeri Selangor terus maju dan merancak ke depan progres sebagai sebuah negeri yang maju, sebagai negeri yang berdaya saing. Bagaimana peralihan kita daripada manufacturing ataupun pembuatan kepada perkhidmatan sekarang. Dan ini semua perkara-perkara yang direncana bukan sehari, berhari-hari, berbulan-bulan dalam pengalaman kita selama puluh tahun dalam pentadbiran dan pengurusan kerajaan negeri Selangor.
Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sudah pasti perkara ketiga yang harus kita tanamkan dalam bersedia terhadap pergerakan yang rancak dan padu di masa hadapan ini adalah kesediaan kita untuk menanamkan nilai apa yang dipanggil cintakan kepada negeri dan juga jabatan kita masing-masing. Ini sesuai dengan program pada hari ini yang kita panggil sebagai mengibarkan jalur gemilang atau mengibarkan bendera kesayaan kita, bendera Malaysia. Dan ini adalah sebagai tanda kebanggaan kita kepada negara dan negeri kita, kepada tanah air kita. Walau bagaimana sekalipun apa yang kita hadapi di negeri kita ini, di tanah kita ini, inilah negeri kita. Inilah tanah yang kita pijak. Inilah langit yang kita junjung. Di sinilah tempat kita mencari rezeki. Di sinilah kita mencurahkan bakti. Di sinilah mungkin kita dibesarkan. Di sinilah kita mendapat pendidikan. Walau apa pun masalah yang berlaku, tapi kita kena berbangga dan kita kena cintai negara kita. Kebanggaan itu bukan hanya ditanamkan daripada nilai materi ataupun nilai kebendaan saja, tetapi juga memahami spirit dan semangat yang terkandung di dalam negeri kita dan negara kita. Bagaimana kita melihat jalur 14. Bagaimana kita melihat kuning sebagai payung kepada kita. Biru sebagai perpaduan yang ada dalam bendera kita. Ataupun kita lihat dengan bendera negeri Selangor, dengan jata negeri Selangor. Semuanya itu sebenarnya adalah satu lambang kepada kejayaan dan keupayaan kita bersama-sama. Dan kalau kita duduk di sini, kita tinggal di sini, kita lahir di sini, kita membesar di sini, kita mendapat rezeki di sini bersama-sama, adalah amat penting untuk kita cintai, sayangi negeri kita ini sebagai hak kita. Dan hak itu adalah hak bersama. Bukan secara peribadi, tetapi hak bersama-sama. Justru keharmonian, isu tentang kesepakatan, isu tentang perpaduan, merupakan akar-akar penting. Bila kita kibarkan jalur gemilang bersama-sama, kita bersama-sama mengibarkannya sebagai tanda solidariti bersama-sama, rasa cinta kita yang kita tonjolkan kepada negara kita. Begitu juga dengan negeri kita. Dan sikap ini sebenarnya perlu ada dalam pentadbiran pada hari ini ataupun pengurusan ini, kerana dengan sikap inilah akhirnya kita akan melaksanakan dengan bersungguh-sungguh demi tanah air yang tercinta. Ini bukan boleh diukur dengan RM1,000, RM2,000, bonus 3 bulan yang saya akan umumkan hujung tahun nanti. Saya dah agak habis dapat tepuk kan. Contoh, belum lagi. Tapi alhamdulillah, saya nak ucap terima kasih awal-awal di sini. Semasa saya sibuk, Esko tak ada 3 bulan. Semua baru kerja. Alhamdulillah. Hasil kerja, walaupun hari ini nampak garang sikit hari pertama. Tapi yang saya nak sebut, baru bulan 8. Alhamdulillah, baru bulan 8 tahun 2023 kali pertama, kita dah capai 100% sasaran kutipan hasil. Cerah masa depan tu. Cerah insyaAllah. Tapi dah 3 tahun berturut-turut lebihan. Jangan berhenti pula bulan 8. Tapi apa yang saya nak sebutkan di sini, kecintaan ini bukan banyak diganti ataupun diserahkan ataupun ditimbal balik daripada sudut materi, keuangan, keselesaan. Tetapi ia juga harus ditanamkan daripada segi kefahaman dan jiwa kita. Kalau kita tidak ada jiwa itu, kerana jiwa-jiwa kita ini mungkin dah terpecah-pecah. Pemecahan-pemecahan itu kadang-kadang tengok di merata-rata, sama ada daripada movie yang kita tonton, ataupun iklan yang kita tengok, ataupun 2-3 minit yang keluar di TikTok dan sebagainya. Tetapi juga kita kena tanamkan. Akhirnya bagaimana sekalipun, inilah tanah air kita yang harus kita cintai dan kita sayang. Jangan hanya kibaran yang kita nak tunjulkan pada hari ini, hanyalah kibaran di atas tangan yang kita sambut sebagai arahan jabatan, tetapi juga sebagai tanda kita sayang dan cintakan negara kita. Kalau kita cintakan negeri kita, cintakan negara kita, kita juga kena faham tentang keadaan dan kondisi yang ada dalam negeri kita. Kalau kita tidak faham, kita ikut selera dan nafsu serta
keinginan kita semata-mata, akhirnya kita tidak akan ke mana-mana. Ini ingatkan saya betul-betul. Bila saya berjumpa, kita jemput dalam program Karnival Turas Islami ataupun Festival Turas Islami dengan Dr. Syekh Ali Jumaah atau Syekh Dr. Ali Jumaah, seorang ilmuwan besar, ulama Sunni daripada Mesir. Beliau memberitahu saya tentang kerangka ilmu dalam Islam dan salah satu kerangka itu ialah kerangka ilmu futuristik. Apabila dalam hadis-hadis tertentu, Nabi diminta untuk menggambarkan bagaimanakah gambaran terhadap hari kiamat. Apabila ibu melahirkan tuannya, apabila masyarakat-masyarakat yang berkaki ayam memiliki bangunan tinggi, itu semua adalah gambaran futuristik dan Islam juga menekankan gambaran terhadap futuristik. Tetapi gambaran terhadap ilmu futuristik ni apa dia? Iaitu memahami wakil, memahami persoalan persekitaran, memahami kondisi keadaan kita. Kalau kita tidak memahami persekitaran kita dengan persekitaran kita pada hari ini, akhirnya kita akan terikut-ikut dengan nada dan juga semangat yang memecah belahkan. Siapa tidak mahu melihat sebagai contoh, rakan kita, bangsa kita hebat, duduk, indah, kuat dan sebagainya. Tetapi puluhan tahun yang lepas, bagaimana kita hidup dalam masyarakat berbilang kaum? Kondisi ini kita kena akui. Kita kena hormati, kita kena saling faham memahami. Dan puluhan tahun, 66 tahun yang lepas, inilah formulanya yang telah melahirkan negara kita. Kita tak boleh nak ubah struktur sosial yang sememangnya telah berada dalam persekitaran kita dan juga ada tradisinya dan ada sejarahnya. Kenapa kita mengambil langkah kemerdekaan dengan cara yang begini? Kenapa kita mengisi dengan beberapa dasar? Kenapa ada anjakan terhadap pemahaman teknologi? Kalau tengok balik dasar kita tentang teknologi ni, sejak wawasan 2020, dibentangkan tahun 1995, yang ingat tahun 2020 kita jadi sebagai sebuah negeri maju, pasti ada tentang teknologi terkini dan sebagainya. Ini semua perkara-perkara yang harus sedia difahami dan diberikan kesedaran kepada masyarakat. Apatah lagi sekarang ini simpang siurnya terlalu banyak. Simpang siurnya terlalu banyak. Sama ada kalau dahulu mungkin media, mungkin dulu keluar dengannya radio, mungkin televisyen, tapi hari ini dekat sosial media. Dan pelbagai-pelbagai perkara. Dan juga simpangan-simpangan yang simpang siur yang sengaja diciptakan untuk mencipta kekalutan. Justru kita lambangkan gantung bendera pada hari ini. Kita kibarkan sebagai tanda kita sayang. Dan kalau kita sayang, maknanya kita kena mengekalkan perpaduan dan kesepakatan. Kalau kita mahu kekalkan perpaduan dan kesepakatan ini, kita kena hati-hati. Siapa yang tak nak menjadi lebih baik? Siapa yang tak nak menjadi satu lebih cemerlang? Tetapi kita juga mempunyai asas. Asasnya apa? Asasnya penubuhan negara kita. Asasnya apa? Laungan kemerdekaan. Bagaimana format itu? Adakah kita nak pecah belahkannya? Kita nak hancurkannya? Tak boleh. Sebab itu tradisi yang ada dalam negara dan negeri kita. Dan jangan mudah terikut-ikut dengan semangat yang bukan-bukan. Dan sebab itu bila sebut Islam, bila sebut tentang Melayu, bila sebut tentang negara, bila sebut tentang negara bangsa, kita kena dilandaskan dengan apa? Dengan ilmu. Kita dilandaskan dengan apa? Asasnya dengan pengetahuan. Bila kita baca rukun negara, semalam ada orang buat hantaran. Oh, rukun negara pun nak diubah. Bukan ubah, itu dibesarkan. Bukan besarkan sengaja tambah-tambah. Semenjak 70-an ada. Sebab rukun negara ada objektif rukun negara. Tadi yang kita bacakan, itu prinsip-prinsip rukun negara. Objektif rukun negara tu dimulakan sebagai preamble terhadap kerangka ataupun prinsip-prinsip rukun negara. Ini semua perkara-perkara yang saya rasa perlu difahami bersama-sama dan menyedari tentang keadaan sekeliling. Namun, akhirnya saya ingatkan semua untuk kita terus bekerja keras, untuk kita terus mengekalkan profesionalisme selaku penjawat awam dengan piagam dan juga dengan tugasan yang kita laksanakan. Dan pada masa ini kita juga kena menonjolkan nilai yang dipanggil sebagai integriti. Nilai yang saya rasa kita tanamkan sejak sekian lama dan diingatkan oleh sebagai pihak.
Malahan semalam Duli Yang Maha Mulia Tuanku turut mengingatkan agar mempertahankan integriti ini, dan ia harus menjadi ciri, menjadi citra kepada kita, menjadi nilai kepada kita untuk kita laksanakan yang insya-Allah akan dipamerkan, akan dipertahankan oleh barisan Esko kita, dan saya harap semuanya dapat bersama-sama dengan nilai-nilai tersebut. Jadi dalam rangka yang pendek ini, kalau boleh saya ulang beberapa perkara penting. Yang pertama, kita harus memahami dasar-dasar yang ada di peringkat negeri, bukan hanya faham dan hafal, tetapi mendalami dan bersedia untuk menerangkan, supaya perkhidmatan kita sampai di bawah, sampai di akar umbi, sampai di peringkat yang wajar diletakkan. Yang kedua, kita kena juga melaksanakan, memahami, menghayati semangat berpasukan yang bukan hanya tersekat ataupun terbatasi oleh peringkat jabatan dan agensi masing-masing. Sebaliknya bersedia untuk membantu setiap agensi, kerana kita semua ini memegang satu label di atas kepala kita, di atas baju kita. Kita semua ni dibenarkan menggunakan lambang jata sebagai pengenalan diri kita. Kita ada akta, ada undang-undang sendiri terhadap jata-jata tersebut. Jadi kita ini negeri Selangor, kita ni pasukan negeri Selangor, kita ni wakili kerajaan negeri Selangor. Semua, baik negeri dan persekutuan harus memahami, mendalami antara fungsi masing-masing dan bersedia untuk criss cross. Dengan cara ini sebenarnya kita akan dapat memahami dan mendalami dan juga melahirkan semangat pasukan yang padu. Dan ketiga, yang pentingnya untuk menjadikan kita lebih hebat, lebih padu dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita masing-masing, insya-Allah kita perlu juga sebenarnya menanamkan semangat cintai, sayangi, patriotisme terhadap negeri dan negeri kita. Dan memahaminya itu, cintanya itu, juga memahami sejarahnya, memahami latar belakangnya, mengekalkan keharmonian yang telah dibentuk sebagai contoh. Dan ini semua akan menjadi salah satu daripada cara-cara dan 3 asas untuk kita move on ke depan, maju ke depan, dan insya-Allah kita akan bawa negeri Selangor ini sebagai negeri yang gemilang. Saya rasmikan kibaran jarum gemilang untuk sambutan kemerdekaan dari himpunan pagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.